Asas Sains Komputer Tingkatan 3. Menulis pseudocode dan melukis carta alir bagi linear search dan binary search. Algoritma ialah satu set langkah yang teratur untuk dilakukan bagi mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Algoritma wujud dalam kebanyakan aktiviti seharian seperti memasak, membasuh pakaian, serta menganjurkan sesuatu majlis dan menyelesaikan sesuatu masalah. Jika langkah-langkah dalam algoritma yang telah dibina tidak diikuti dengan betul, hasil atau output yang diperolehi berkemungkinan tidak seperti yang dikehendaki. Algoritma boleh diwakilkan dalam bentuk pseudocode atau carta alir. Pseudocode ialah perwakilan algoritma dalam bahasa yang boleh difahami, manakala carta alir adalah perwakilan algoritma dalam bentuk grafik. Oleh itu, sebelum menyelesaikan sesuatu masalah, khususnya dalam bidang pengkomputeran, pseudocode dan carta alir perlu dibina, supaya set langkah yang dihasilkan jelas dan mudah difahami. Pembinaan algoritma juga memudahkan seseorang untuk mengesan ralat yang ada sekiranya output yang diperolehi mempunyai kesilapan, selain dapat memastikan output yang dihasilkan adalah output yang diingini. Mari kita lihat cara penulisan pseudocode dan carta alir bagi linear search. Mari kita lihat satu contoh tentang langkah-langkah pembinaan pseudocode dan carta alir bagi linear search untuk mencari satu nombor dalam senarai rawak random list. Berikut menunjukkan beberapa nombor dalam senarai. Langkah pertama, pelajar perlu memahami proses linear search dengan membina algoritma. Berikut menunjukkan algoritma bagi proses linear search. Pertama, mula dengan item pertama dalam senarai. Kedua, bandingkan item carian dengan item pertama. Ketiga, jika nilai item carian sama dengan item pertama, carian dihentikan. Keempat, jika nilai item carian tidak sama dengan nilai item pertama, ulang langkah 2 hingga 4 dengan item yang berikutnya dalam senarai. Kelima, carian tamat apabila item carian diperolehi atau apabila semua item telah disemak. Langkah kedua ialah menulis pseudocode dan melukis carta alir. Namun begitu, pelajar perlu mengenal pasti pemboleh ubah yang berkaitan yang perlu diketahui secara kasar terlebih dahulu. Pemboleh ubah yang diperlukan adalah seperti berikut. Katakan L ialah senarai yang mengandungi 10 item dengan nilai-nilai L0 sama dengan 10, L1 sama dengan 82, dan seterusnya. L N tolak 1 sama dengan 99. T ialah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian. I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L.
Setelah pelajar mengenal pasti pemboleh ubah, pelajar boleh meneruskan ke langkah seterusnya, iaitu menulis pseudocode. Berikut menunjukkan pseudocode bagi linear search. Pertama, mula. Kedua, setkan senarai L sama dengan 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 100, 42, dan 99. Ketiga, isytiharkan pemboleh ubah I, N, dan T. Keempat, setkan N sama dengan 10. Kelima, setkan I sama dengan 0. Keenam, masukkan nilai carian T. Ketujuh, for I lebih kecil daripada N. Jika Li sama dengan T, papar item ada dalam senarai. Langkau ke langkah 9. Jika tidak, kira I sama dengan I tambah 1. Tamat jika. Ke-8, jika I lebih besar atau sama dengan N, papar item tiada dalam senarai. Tamat jika. 9. Tamat. Setelah pelajar menulis pseudocode, pelajar perlu melukis carta alir. Berikut merupakan carta alir bagi linear search. Nombor 1 dalam carta alir yang telah ditandakan menunjukkan senarai L diumpukan dengan nilai-nilai 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 100, 42, dan 99. Nombor 2 yang ditunjukkan menunjukkan bahawa N yang mewakili bilangan item dalam senarai diumpukan dengan nilai 10. Pemboleh ubah I diumpukan dengan nilai 0, iaitu kedudukan item yang pertama dalam senarai. Nombor 3 menunjukkan pengguna memasukkan satu nombor carian yang diumpukan kepada pemboleh ubah T. Nombor 4 menunjukkan selagi syarat I lebih kecil daripada N benar, carian akan dilakukan pada setiap item dalam senarai. Nombor 5 menunjukkan jika item pada kedudukan tertentu iaitu Li didapati sama dengan nilai T, message item ada dalam senarai akan dipaparkan dan carian akan dihentikan. Nombor 6 menunjukkan jika tidak, carian akan diteruskan dengan item yang berikutnya, iaitu I sama dengan I tambah 1, dan proses ini akan diulang sehingga nilai T dijumpai dalam senarai atau sehingga kesemua item telah disemak. Nombor ke-7 menunjukkan pada akhir carian, jika I lebih besar atau sama dengan N, ini bermaksud kesemua item dalam senarai telah disemak dan item carian tidak dijumpai. Maka, message item tiada dalam senarai akan dipaparkan dan carian akan dihentikan. Seterusnya, kita akan mempelajari tentang cara penulisan pseudocode dan melukis carta alir bagi binary search. Pembelajaran tentang teknik binary search adalah penting kerana situasi harian yang dilakukan kadangkala mengaplikasikan binary search. Antara situasi yang mengaplikasikan binary search ialah carian nombor telefon berdasarkan nama dalam buku panduan telefon, carian makna bagi perkataan tertentu dalam kamus, carian kad rekod pesakit di klinik mengikut nombor kad pengenalan, serta carian fail penuntut di kolej.
Algoritma perlu dibina bagi memudahkan proses binary search. Mari kita lihat satu contoh tentang langkah-langkah pembinaan pseudocode dan carta alir bagi binary search untuk mencari satu abjad. Carian suatu abjad dalam senarai A hingga Z. Langkah pertama, pelajar perlu memahami binary search dengan membina algoritma. Berikut menunjukkan algoritma bagi proses binary search. Pertama, pastikan item-item dalam senarai yang diberikan telah diisi mengikut urutan menaik. Kedua, lihat item yang berada di tengah senarai. Ketiga, bandingkan item carian dengan item yang berada di tengah senarai. Keempat, jika nilai item carian sama dengan item yang berada di tengah senarai, carian dihentikan. Jika nilai item carian kurang daripada nilai item yang berada di tengah senarai, abaikan item di tengah senarai dan item-item selepasnya. Kemudian lihat pada senarai yang tinggal. Keenam, jika nilai item carian lebih daripada nilai item yang berada di tengah senarai, abaikan item di tengah senarai dan item-item sebelumnya. Kemudian, lihat pada senarai yang tinggal. Ketujuh, ulang langkah 2 hingga langkah 6 sehingga item carian dijumpai atau apabila carian selesai tanpa menjumpai item carian. Langkah kedua, pelajar perlu menulis pseudocode dan melukis carta alir. Namun begitu, pelajar perlu mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat dalam binary search ini. Katakan L ialah senarai yang mengandungi 26 item A sehingga Z. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai. M ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item pertengahan dalam senarai. B ialah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian. J ialah N tolak 1. Setelah pelajar mengenal pasti pemboleh ubah yang akan digunakan, pelajar perlu menulis pseudocode. Berikut merupakan pseudocode bagi binary search. Pertama, mula. Kedua, setkan senarai L sama dengan A, B, C, D sehingga Z. Ketiga, isytiharkan pemboleh ubah N, I, J, M, B. Keempat, setkan nilai N sama dengan 26. Kelima, setkan nilai I sama dengan 0. Keenam, setkan J sama dengan N tolak 1. Ketujuh, masukkan satu nilai carian B. Ke-8, while I lebih kecil daripada J, setkan M sama dengan I tambah J bahagi 2. Jika B sama dengan LM, papar item ada dalam senarai, keluar daripada gelung. Jika tidak, jika B lebih kecil daripada LM, kira J sama dengan M tolak 1. Jika tidak, kira I sama dengan M tambah 1. Tamat jika. Tamat jika. Tamat. Setelah pelajar menulis pseudocode, pelajar perlu melukis carta alir. Raja berikut menunjukkan carta alir bagi binary search.
Kemudian, kita akan lihat satu persatu simbol nombor yang telah ditunjukkan. Simbol 1 menunjukkan senarai L diumpukan dengan nilai-nilai A, B, C sehingga Z. Nombor kedua menunjukkan pemboleh ubah I diumpukan dengan nilai kosong, iaitu kedudukan item pertama dalam senarai. Pemboleh ubah N diumpukan dengan nilai 26 yang mewakili bilangan item dalam senarai. Pemboleh ubah J diumpukan dengan nilai N tolak 1. Nombor 3 menunjukkan pengguna perlu memasukkan satu item carian iaitu B. Nombor 4 menunjukkan selagi I kurang daripada J, indeks pertengahan M ditentukan dengan menggunakan formula M sama dengan I tambah J bahagi 2. Nombor kelima menunjukkan jika B sama dengan LM, message item ada dalam senarai akan dipaparkan dan carian akan dihentikan. Akhir sekali, nombor 6 menunjukkan jika B lebih kecil daripada LM, kedudukan item terakhir dalam senarai akan dikira semula iaitu J sama dengan M tolak 1. Jika B lebih besar daripada LM, kedudukan item pertama dalam senarai akan dikira semula iaitu I sama dengan M tambah 1. Proses ini akan berulang sehingga item carian dijumpai atau sehingga semua item dalam senarai telah disemak.